cita bagi aplikasi TikTok. Dasar privasi bagi aplikasi TikTok telah dikemas kini pada 2 Jun 2021. Dalam dasar privasi yang terbaru ini, terdapat beberapa perinci yang telah ditambahkan, iaitu pengumpulan maklumat kandungan pengguna, dan yang kedua, penggunaan data untuk pengesahan perkhidmatan parti, dan yang ketiga, perkongsian data dengan pihak ketiga. Segala pertanyaan mengenai bagaimana TikTok menggunakan data peribadi pengguna, anda boleh merayai laman web di bawah atau scan QR Code yang telah disediakan. Seterusnya, saya ingin berkongsikan tentang sikit dasar privasi bagi aplikasi TikTok. Dalam dasar privasi bagi aplikasi TikTok, apakah maklumat yang akan dikumpulkan oleh TikTok daripada penggunanya? Maklumat yang dikumpul oleh TikTok daripada penggunanya termasuklah maklumat daripada akaun rangkaian sosial semasa pengguna ingin mendaftar akaun TikTok. Selain itu, TikTok juga memperoleh maklumat daripada rangkaian sosial seperti email, Google Account, Facebook, dan Instagram. Bukan itu sahaja. TikTok juga memperolehi maklumat dalam profil pengguna seperti nama pengguna, kata laluan, tarikh lahir jika diperlukan, alamat email atau nombor telefon. Seterusnya, TikTok juga ada mengumpulkan maklumat teknikal untuk mengakses platform seperti alamat IP, tetapan zon waktu, model peranti, sistem peranti, jenis rangkaian ID peranti, dan sistem operasi. Maklumat teknikal yang dikumpul ini adalah untuk membantukan TikTok mengenal pasti aktiviti pengguna di semua peranti. Seterusnya, apakah cara TikTok menggunakan maklumat pengguna? Cara dia termasuklah TikTok menggunakan maklumat pengguna, membolehkan pengguna menyertai program item maya dan berinteraksi antara satu sama lain. Seterusnya, ini juga untuk membantukan mereka mengesan dan memerangi penyalahguna aktiviti berbahaya, penipuan, spam dan segala aktiviti haram di platform TikTok. Cara yang ketiga ialah untuk memastikan pengguna tidak melanggar garis panduan komuniti TikTok. Cara TikTok memaklumatkan sebarang perubahan pada dasar privasi kepada penggunanya. Yang pertama, melalui notis dalam platformnya. Perkataan dikemas kini terakhir yang muncul di bahagian atas dasar selepas dasar dikuatkuasakan. Proses mengakses persetujuan dasar bagi memastikan pengguna memahami hak mereka, perlindungan data peribadi dan cara TikTok mengendali data yang dikemas kini oleh pengguna. Seterusnya, pihak yang mana TikTok akan kongsikan maklumat pengguna. Pihak ketiga termasuklah pembekal penyimpanan cloud, rakan niaganya seperti Facebook dan Instagram, pembekal pengukuran, pengiklan, pembekal analisis, agensi penguatkuasa undang-undang, pengawal selia di bawah undang-undang, dan pihak ketiga yang menurut perintah mahkamah yang terikat secara sah. Dasar privasi ini bagi negara seperti Vietnam, Brazil, Filipina, Meksiko, Rusia, Turki, Indonesia dan Thailand dan negara-negara yang seterusnya mempunyai syarat tambahan mereka. Sebagai contoh, bagi negara Indonesia, pengguna aplikasi TikTok mesti di atas umur 21 tahun. Dan bagi negara Thailand, pengguna aplikasi TikTok mesti di atas umur 20 tahun. Dan bagi sesetengah negara, penggunanya mesti di atas 18 tahun. Kalau pengguna TikTok tu di bawah umur 18 tahun, perlu ada bimbingan ibu bapanya. Sekarang saya ingin berkongsikan cara mengurangkan risiko penyalahguna maklumat peribadi pengguna oleh TikTok. Disebabkan kita ada membagi banyak maklumat kepada TikTok,
Oleh itu, kita kena sentiasa berwaspada daripada menyebarkan maklumat pribadi diri sendiri. TikTok pernah memiliki sejarah pelanggaran keselamatan. Sebagai contoh, TikTok telah dituduh mengumpulkan data biometrik termasuk face print and voice print tanpa persetujuan pengguna. Dan ByteDance, the company, bersetuju untuk membayar 92 juta untuk menyelesaikan tuntutan tindakan kelas atas tuntutan privasi data di AS. Secara umum, jika Anda mempunyai kebimbangan mengenai kemungkinan risiko menggunakan aplikasi TikTok, cara penyelesaian yang paling terbaik adalah tidak menggunakan aplikasi ini. Walau bagaimanapun, masih terdapat beberapa langkah yang boleh bantu Anda mengambil untuk meminimumkan risiko penyalahgunaan maklumat pribadi Anda oleh TikTok. Langkah pertama, jangan terlalu banyak berkongsi. Elak menggunakan nama penuh dan umur sebenar semasa pendaftaran aplikasi TikTok. Selain itu, gambar profil juga perlu jauhkan daripada tanda tempat pribadi yang dapat dikenal pasti, seperti papan tanda jalan dan sekolah Anda. Langkah kedua, jadikan akaun Anda pribadi. Menetapkan akaun menjadi pribadi di menu tetapan TikTok. Dan fikir dengan teliti sebelum Anda menyetujui sesiapa yang ingin follow akaun Anda. Dan hanya rakan Anda yang dapat melihatkan kandungan yang Anda sukai selepaskan Anda menjadikan akaun Anda pribadi. Langkah ketiga, jangan biarkan pengguna lain menemui Anda. Mematikan tetapan cadangkan akaun Anda kepada orang lain bagi mengelakkan TikTok berkongsi kandungan Anda dengan seluruh komuniti aplikasi. Langkah yang terakhir, jangan biarkan pengguna lain berinteraksi dengan Anda. Melupakan pilihan privasi seperti benarkan video Anda dimuat. Dan menyekat pilihan seperti siapa yang dapat menghantar mesej langsung kepada Anda dan hanya mengizinkan hantaran mesej daripada rakan Anda yang Anda kenali sahaja. Seterusnya, saya ingin berkongsi tentang hak cipta bagi aplikasi TikTok. TikTok telah memperkenalkan Term of Service dan Community Guidelines bagi melarang pengguna mengkongsikan atau memuat naikkan video yang kandungannya melarang hak cipta, tanda dagangan, atau hak harta intelek orang lain. Yang statement ini saya dapat daripada dasar privasi bagi aplikasi TikTok. Melalui sini kita dapat tahu beberapa perkara yang kita perlu perhatikan, iaitu dia punya precaution. The first one is the content such as the background music that used on TikTok must be copyright free. Means that no copyright infringement. The second is contact if the background music that you use have the copyright, you need to contact the original authors and pay the royalty fee if necessary. The last one is accept your video is for the education use or making comments and other fair use, so it does not need the copyright. Akibat pelanggaran garis panduan komuniti TikTok. Kalau kamu melanggarkan garis panduan komuniti TikTok, TikTok berhak untuk menanggung atau menamatkan akaun Anda. Ataupun dia berhak untuk memintakan Anda menyingkirkan kandungan yang telah melanggarkan garis panduan komuniti mereka. Yang kod ini adalah untuk Anda boleh melapor kalau kamu dapat tahu yang video konten daripada video Anda telah diambil oleh orang lain tanpa persetujuan Anda. Kamu boleh melaporkan melalui laporan pelanggaran hak cipta atau bagi memberitahu aplikasi TikTok untuk mengambilkan tindakan. Yang borang pemberitahuan balasan
Kamu boleh digunakan semasa kamu disaiki melanggarkan garis panduan komuniti TikTok. Sekian, terima kasih.